aku perlukan stiker untuk masuk ke dalam pondok kerana ada satu intipan aku nak buat kepada TPM dengan kakak ipar aku. Dan akhirnya Alhamdulillah Mala bersetuju. Jadi berlakulah satu tarikh yang tak dapat saya lupakan para hadirin. 30 Jun 1997, setahun sebelum Anwar dipecat. Saya tepat sampai di Bangsa dengan abang saya Azman bersama saksi Nurmala dan Zamrah. Kami menanti dengan penuh takzim. Nervous masa tu. Apakah benar perkara ini? Tepat 5.30 seperti yang dikatakan Azizan. Mula-mula 5 suku. Azizan dah turunkan Syamsidah. Saya merakamkan dalam kamera video. Dan tepat 5.30 seperti yang dijanjikan, kereta Daimler Datuk Nala Karupan Toki Judi Magnum, kawan baik Anwar selama 40 tahun, mula menyusur masuk ke lorong Bangsa. Dan jelas di dalamnya adalah Dajjal Anwar Ibrahim. Ketika itu saya menggigil. Walaupun saya belum nampak apa-apa, tetapi stage pertama apa yang dikatakan Azizan berlaku di depan mata. Saya rakamkan sekali lagi dalam kamera video. Begitu licik modus operandi mereka. Syamsidah berlari turun kereta Audi dan melompat masuk ke dalam kereta Nala, dan kami mengekori dari belakang. Tak sampai 10 minit kami tiba di kondo mewah Tivoli Villa. Syamsidah turun dulu. Lepas 10 minit, si pelakon handalan pakai rambut palsu, para hadirin. Timbalan Perdana Menteri Malaysia pakai rambut palsu, berlari pula masuk dalam kondo. Bayangkan, dari 5.30 petang sampai 7.30 maghrib, apa isteri orang buat dan suami orang berdua-duaan di dalam kondo. Di manakah Wan Azizah? Di manakah Azmin ketika itu? Dan Nala Karupan hanya menjadi pak pacak di dalam kereta. Semuanya saya rakamkan di dalam kamera. Lepas 7.30 ketika azan maghrib tengah berkumandang, Syamsidah keluar dengan terhoyong hayang dengan rambut menggebang tak tentu hala, lompat masuk dalam kereta Nala. Lepas 10 minit Anwar pula lari masuk dalam kereta Nala. Sekali lagi saya rakamkan dalam kamera video. Tapi masa tu saya dah macam masuk hantu. Saya dah macam histeria. Saya menjerit-jerit kerana terlampau marah. Orang yang saya taksub, orang yang saya sanjung, orang yang saya anggap khalifah akhirnya telah menconteng arang di muka keluarga kami. Masa tu saya nak pergi serang Anwar Ibrahim, tapi abang saya Azman tahan saya. Dia kata, kau jangan buat kerja gila. Dia timbalan Perdana Menteri, nanti kau kena tangkap. Kita balik, kita bincang adik-beradik apa yang perlu kita lakukan. Jadi sebagai adik yang bongsu, saya akur dengan cakap abang saya. Saya masih ingat para hadirin, saya hanya pergi serang Syamsidah di rumah dia. Saya sampai rumah dia dalam pukul 8.30, tak silap saya. Saya terus maki dia. Saya kata, apa kau buat dengan Anwar tadi 2 jam dalam kondo? Tetapi inilah para hadirin, budaya penipu yang telah dididik oleh Anwar kepada Wan Azizah, kepada Nurul Izzah, kepada gundik, kepada pelacur, kepada perempuan simpanan, supaya menipu dan menafikan apa saja. Mereka telah ditrain, minda mereka, supaya walaupun orang nampak, walaupun ada video, walaupun ada rakaman, nafi. Syamsidah bermati-matian kata dia tak kenal Nala, dia tak tahu kat mana Tivoli Villa, dia tak tahu apa-apa yang berlaku hari itu. Tapi bila saya ugut dia, saya kata, aku hempuklah muka kau dengan kamera ni. Aku dah rakamkan segala-galanya. Kau keluar masuk kereta Nala, kau naik turun Tivoli Villa dengan Anwar. Apa kau nak cakap lagi? Dan dia terlalu marah apabila dia sedar saya telah rakamkan. Akhirnya dia kata kepada saya, none of your business, get out from my house. Bukan urusan kau, kau keluar pada rumahku. Dan itulah kali terakhir saya jumpa kakak ipar saya 14 tahun yang lalu, para hadirin. Saya terus pergi ke rumah Kak Long saya. Malam tu kami berbincang adik-beradik sampai pukul 3 pagi. Kami terdiri dari 6 beradik. Azmin nombor 4, Azwan nombor 5 dan saya yang bongsu. Yang lain kakak-kakak. Yang 3 di atas ni memang pendiam dan penakut, tetapi 3 di bawah ni memang agresif, kontroversial dalam Malaysia. Azmin, Azwan saya memang panas, sentiasa panas. Dan malam tu kami berbincang. Azmin je tak ada masa tu. Bincang 5 beradik apa yang perlu kami lakukan, kerana melibatkan satu tokoh yang cukup dihormati, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Dengan imejnya sebagai timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Chairman BPR, Chairman Tindakan Disiplin, 8 jawatan dia pegang. Manakan mungkin orang percaya dia sehina dan sekeji itu, para hadirin. Jadi Kak Long saya mencadangkan,
Dia kata apa kata kita tulis suratlah dekat Dr. Mahathir, sebab Dr. Mahathir merupakan bapa angkat kepada Azmin. Azmin tak mungkin dengar cakap kami lagi, kerana siapalah kami di sisi Azmin ketika itu. Dan Kak Lang saya pula kata, apa kata? Engkau yang tulis surat sebab engkau yang bongsu. Kita semua ada suami, ada anak-anak. Kalau kena tangkap macam mana? Alhamdulillah, walaupun saya yang bongsu para hadirin, tetapi semangat juang saya begitu kuat. Saya tidak gentar menghadapi macam apa-apa tekanan dan ugutan. Saya kata kepada adik-beradik saya, it's okay, I'll take the risk. Saya ambil risiko. Esoknya saya pergi ke JPJ. Saya dapatkan registration card WPB 37, tertera nama Datuk Nala Karupan Toke Judi Magnum. Inilah Anwar, cakap pasal Islam, masuk masjid, berfirman, berkhutbah, tapi boleh kawan dengan Toke Judi Magnum. Bukan saya nak hina Nala, dia bukan Islam, suka hati dia. Dia nak jadi bapa ayam ke Toke Judi, dia punya pasal. Tapi di manakah maruah kawan Anwar? Sedangkan Rasulullah kata amat mementingkan dengan siapa kita bersahabat. Kalau kita masuk ke minyak wangi, kita tak beli bau minyak wangi, bau minyak wangi itu akan melekat di badan kita. Tetapi Anwar tanpa segan silu boleh berkawan dengan Toke Judi Magnum dan yang tukang supply pelacur kepada dia setiap bulan. Inilah Anwar Ibrahim para hadirin. Dan ketika itulah saya dapatkan registration card. Saya pergi photostat saham-saham Syamsidah yang bernilai lebih 30 juta yang saya dapat dari abang ipar saya, seorang pengurus bank, Land Banking. Mungkin orang semua tak faham bagaimana perkara ini berlaku. Inilah Anwar bercakap pasal menghapuskan rasuah, korupsi dan sebagainya, kronisme, nepotisme. Tetapi dialah pengamal rasuah. Masa dia jadi Menteri Kewangan, dia buat Kementerian Kewangan macam moyang dia yang punya. Dia nak bagi anak pinak dia, saudara mara dia, gundik dia, simpanan dia, pelacur mana saja, suka hati dia. Setiap kali saham mewah keluar, Syamsidah akan diberikan 1000 lot. Dan abang ipar saya selaku pengurus besar Land Banking terpaksa tempah peti besi bersaiz besar untuk disimpan saham-saham Syamsidah yang bernilai ratusan juta ringgit. Dan ketika itulah saya pergi menghadap abang ipar saya. Saya kata, Bang Ed, tolong bagi sebahagian daripadanya, sebab saya nak bagi tahu Perdana Menteri salah laku Anwar sebagai Menteri Kewangan kerana menyalahgunakan kuasa. Syukur akhirnya abang ipar saya bersetuju. Yang saya adalah yang ada di tangan saya adalah sijil-sijil asli. Ada satu paying slip, satu single paying slip dari Filio Elite Bank, 7 juta masuk akaun Syamsidah. Sedangkan dia tidak bekerja, dia hanya suri rumah dan dia bukan anak orang kaya. Dari mana datangnya wang? Itu belum masuk yang jutaan-jutaan saham. Saya dah blast dalam blog Sri Kandi 7 saya. Saya cabar Syamsidah, Anwar, Azmin dan Wan Azizah. Report polis fitnah jenayah ke atas saya, saman saya. Tapi mereka buat pekak badak kerana apa yang saya dedahkan adalah benar-benar belaka. Saya kumpulkan semua bukti tersebut. Saya cuci gambar-gambar yang saya dah ambil. Dan saya mula menulis surat yang bertajuk Perihal Salah Laku Timbalan Perdana Menteri bertarikh 5 Ogos 1997 yang akhirnya telah membawa satu bala besar dalam hidup saya, satu sejarah hitam yang tak mungkin saya lupa. Surat setebal 22 muka surat itulah yang telah membawa keperitan yang amat sangat, yang saya tak jangka boleh berlaku dalam sebuah negara demokrasi. Anwar telah menghantar lebih 50 polis untuk mencekup saya. Dia gunakan kuasa veto dia untuk ugut saya, ancam saya, paksa saya tarik balik segala pertuduhan saya atas apa yang berlaku para hadirin. Saya masih ingat 2 hari sebelum saya ditangkap, Azmin datang ke rumah mak bapak saya di Kampung Kelanggit mencari saya. Azmin datang bersama Barwa Anwar Ibrahim, Datuk Seng Ciwa, Wakil Rakyat Kapit Sarawak. Seng adalah kroni Anwar yang dapat berjuta-juta hasil balak di Sarawak, dan Seng juga telah diberi tanah 500 hektar di Selangor hasil mengupah drivernya, seorang Dayak yang bernama Baginda Minda, yang saya tak kenali, untuk mengaku telah berzinah dengan saya di dalam mahkamah bagi menjejaskan kredibiliti saya sebagai saksi utama. Walaupun saya telah bersumpah laknat, walaupun saya telah melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi dengan menjunjung Al-Quran,
Tidak ada perzinaan itu dengan Dayak yang saya tidak kenali, tetapi isu itu terus dimainkan. Sebab itu saya meneruskan saman saya kepada Malaysia kini dan Dayak yang tak sedar keuntung. Ini semua perancangan Dajjal Anwar Ibrahim. Dia suruh seng upah driver dia untuk mengaku menjadi saksi palsu. Dan ketika Azmin datang dengan senciwa di rumah mak bapak saya, dia suruh seng layan arwah bapak saya di tingkat bawah. Dia heret saya ke tingkat atas. Saya masih ingat bagaimana Azmin pressure saya. Dia kata, kenapa kau tulis surat dekat Dr. Mahathir ya? Saya kata, Min, maknanya kau tahu bini kau tidur dengan Anwar. Itu bukan urusan kau lah. Itu urusan aku dengan bos aku. Bos aku boleh bagi aku 200 juta. Aku nak tanya kau, apa kau boleh bagi aku? Habuk pun tak ada kan? Saya kata, Min, saya terus mengucap panjang. Saya kata, Astaghfirullahaladzim, Min. Kenapa kau jadi macam ni, Min? Kau dulu baik. Kau jangan buang masa. Kau jangan... Saya kata, Min, abah tu guru agama, abah tu imam, abah tu ajar mengaji Quran. Tak payah. Tak payah kau nak jadi ustazah dekat aku. Yang penting Anwar nak jumpa kau malam ni pukul 8 dekat restoran Sri Melayu, Jalan Konde. Restoran Tan Sri Azman Hashim. Saya kata, aku tak nak. Pasal apa pula aku nak jumpa dengan dia? Dia kata, kau tak datang, kau dalam bahaya. Jadi bayangkan para hadirin, masa tu usia saya 28 tahun. Saya tidak mempunyai akses dengan mana-mana tokoh politik. Dan arahan itu datangnya dari seorang yang cukup berkuasa, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jadi sedikit gementar. Saya nak tak nak, saya gagahkan diri. Saya pergi restoran Sri Melayu malam tu. Saya sampai je, Azmin arahkan saya masuk bilik VIP. Dan bila saya masuk je bilik VIP, sekali lagi Azmin datang bersama Barwa Anwar Ibrahim, Datuk Seng Chiwa. Seng bawa 100,000 di dalam briefcase. Saya masih ingat kata Seng, ini Anwar bagi untuk lu. Dan Azmin cakap pada saya, sorry, dia kata Anwar tak dapat datang, tapi Anwar bagi kau ni token, ni baru token 100,000. Tapi dengan satu syarat, Anwar minta kau tarik balik semua pertuduhan kau dekat Dr. Mahathir. Dan kau mesti keluar TV 1, 2 dan 3. Kau mesti buat-buat menangis. Kau kata kau menyesal fitnah Anwar. Skrip kita akan bagi dekat kau. Engkau mesti menangis macam Ustaz Asy'ari Al-Arkam Abuya. Tak ke gila punya manusia tu. Dia suruh kita berlakon macam Ustaz Asy'ari. Saya tak terfikir benda ini akan berlaku kepada saya. Saya kata, aku tak nak, Min. Jangan suruh aku buat kerja bodoh ni. Dia kata, kau ikut je. Ini baru token. Lepas kau keluar TV, Anwar akan bagi lagi 5 juta. Apa kau bodoh sangat? Anwar Menteri Kewangan. Berapa juta kau nak, kita boleh bagi. Kau tengok betapa kayanya aku. Saya kata, Min, mungkin kita satu mak, kita satu bapa, kita satu rahim, Min. Tapi aku tak mau jadi dayus macam kau. Aku tidak akan hidup dengan duit lendir. Aku tak akan hidup dengan duit rasuah, Min. Dan Azmin menjadi semakin marah kepada saya. Dia kata, kenapa lah kau ni bodoh sangat? Orang nak bagi kau senang. Saya kata, ini bukan cara dia, Min. Abah tu ajar mengaji, Min. Aku tak nak dengan duit-duit macam ni. Dan akhirnya Azmin memberi kata dua kepada saya, para hadirin. Saya masih ingat Azmin marah sangat. Dan dia yang paling saya tak boleh terima, dia suruh saya kaitkan dengan Tun Daim dan Tengku Adnan. Dia kata, dalam TV nanti kau mesti kaitkan Daim upah kau buat fitnah. Saya kata, Min, bila pula aku kenal Daim? Bila pula Daim kenal aku? Bila? Tengku Adnan tu pun aku tak tahu siapa. Masa tu saya tak kenal. Tengku Adnan masa tu hanyalah tokoh korporat, belum lagi ahli politik. Memang saya tak kenal Tengku Adnan masa tu. Tapi dia suruh kaitkan, inilah Anwar punya putang alamnya. Jadi bila saya tak bersetuju, akhirnya Azmin memberi kata dua kepada saya. Apa kata Azmin? I'm giving you 48 hours from now. You will face the consequences. Aku bagi masa 48 jam kepada engkau dan kau akan hadapi segalanya. Rahim Noor, Ketua Polis Negara, akan cekup kau di bawah tahanan ISA. Saya kata, tak apalah, Min. Kalau itulah keadaan Allah pada aku terima. Tapi aku ada prinsip, aku ada iman, aku ada marwah. Aku bukan dayus dan pecacai macam kau. Dan saya terus lari keluar sambil menangis. Saya terus pergi ke rumah Kak Long. Dan malam itu kami berbincang hampir subuh. Tetapi para hadirin, saya tak jangka ugutan Azmin benar-benar berlaku. Saya tak jangka abang saya Azmin yang terlalu baik satu ketika dahulu, anak yang terlalu taat kepada mak bapak, anak yang menjaga solat 5 waktu, akhirnya dengan mudah dirosakkan oleh si Dajjal Anwar Ibrahim. Tepat 48 jam
17 Ogos 1967, setahun sebelum Anwar dipecat, benar-benar berlaku. Saya tengah minum petang dengan kawan baik saya arwah Dr. Ristina masa tu, pukul 6.30 petang.